Testing sekarang dan sebab ini yang series keempat dan ada tiga sebelum ni dan dalam tiga tu banyak saya perincikan tentang apa yang saya sebut hari ini, yang akan sebut hari ini, saya dah perincikan dalam 1, 2, 3, termasuklah secara khusus saya ceritakan tentang pemakanan dan secara khusus saya ceritakan tentang apa functional food dan suplemen yang orang yang ada kencing manis perlukan. Okay, hari ini dia cuma rumusan. Tapi sebab semua series ini ada dalam Facebook, bukan Facebook, dalam YouTube saya, channel Dr. Surya Khatun. Just type my name, Surya Khatun pun dia akan keluar channel saya dan boleh tengok titles dia memang ada tulis tu diabetes type 2, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi saya akan share screen sekarang. Mana satu ya? Alright, this is the one. Type 2, number 4. PowerPoint, okay. So, kita share screen dan slideshow ya. Okay, here we are. Okay, saya hari ini I'm quite alone lah ya. Anak-anak pun tak ada nak bantu saya untuk kendalikan. So kalau misalnya kata ada soalan boleh tanya dekat Facebook kat bawah tu. Dan siapa yang attend kat apa sini boleh terus tanyalah. Kalau siapa yang attend directly ni boleh terus tanya saya. Yang kat Facebook tu saya kena baca kemudian dan jawab kemudian ya. Ataupun kalau sempat saya akan tengok. Lupa pula nak letak phone saya dekat. Sorry. Saya ni bila when it comes to live ni mungkin persediaan kurang sikit ya saya punya. Walaupun saya banyak kali jugalah buat live tetapi kadang-kadang terlupa kan. Alright, so ini saya punya rumusan lah pada yang saya ambil sikit-sikit daripada webinar yang sebelum ni dan cuba bagi satu conclusion dan towards the end saya akan ceritakan benda yang saya belum cerita iaitu bagaimana perawatan homeopati pun boleh bantu untuk pulihkan penyakit ini. Okey? Okey. So diabetes ni kan pesakit dengan diabetes mellitus type 2, kalau kita nak tahu type 2 dengan type 1 ni dia insulin dependent. Maknanya dia dah kena cocok insulin. Dan selalu type 1 ni berlaku pada umur yang muda and then islets of Langerhans dalam pankreas tu sudah tidak dapat keluarkan insulin. Tapi dalam type 2, dia selalunya is more of insulin resistant. Bukanlah pankreas tu tak dapat nak keluarkan insulin tetapi sel tak dapat nak terima tindakan insulin itu, insulin resistant. So pesakit dengan type 2 kebanyakannya dicirikan oleh obesity. Maknanya badan dia gemuk atau mempunyai peratusan lemak badan yang tinggi. Dan kita belajar sebelum ni dia ada adipokines. Adipokines ni yang menyebabkan inflamasi. Dan adipokines ni adalah sel berada dalam sel lemak. Edarkan terutamanya di kawasan perut. Maknanya central obesity iaitu perut dia akan besar. Okey. Dalam keadaan ini adiposa menggalakkan insulin resistant. Jadi maknanya degil tak mahu terima insulin melalui pelbagai mekanisme keradangan. So ada unsur radang ya. Ada unsur radang dalam semua kes diabetes mellitus type 2. Pemacu utama wabak kencing manis type 2 ni adalah peningkatan global dalam obesity. Gaya hidup tidak aktif, maknanya banyak duduk, banyak buat kerja sambil duduk and tak exercise dan sebagainya. Diet kalori tinggi, especially high carb, processed food, refined, kurang sayur. Okay? Dan populasi yang makin tua. Jadi I think kat Malaysia, kita belum lagi sampai ke penuaan populasi yang ketara.
Tetapi memang diabetes mellitus type 2 ni lebih common dalam umur yang lebih tinggi umur, lagi ramai yang dapat diabetes type 2 ni. Ya, jadi maknanya kalau saya tengok pesakit saya, memang ramai yang bila dah umur dah 50-an, dia dah mula dapat kencing manis. Okey? Dan inilah dia diabetes type 2 ni telah meningkat sejak tahun bila, saya pun tak tulis, 4 kali ganda. 4 kali ganda daripada sebelum ni. Mungkin kalau kita tengok 20 tahun dulu dengan sekarang, dia sudah naik 4 kali ganda. Okay, sorry ya, I just letak randomnya 40 tahun. 40 tahun dulu. Lupa nak tulis. So, kita ingat kencing manis ni ada. Kencing tu manis. That's it kan. Alah, semut hurung kencing saya. Ada gula lah agaknya ya. Jadi itulah dia kata, oh ini kencing manis ni. Jadi air kencing tu dah jadi penuh dengan gula. Tapi sebenarnya ada organ dan sistem yang terlibat. It's not only kita punya gula dalam darah tinggi, tetapi dia termasuk masalah dekat pankreas, beta cell dengan alpha cell, and then dia akan terlibat hati, dia akan terlibat kita punya otot. Maknanya kita punya otot dan rangka. Rangka maknanya skeleton, tulang. Dia terlibat bawah pinggang ataupun ginjal. Dia terlibat otak, usus kecil dan tisu adiposa, urat darah dan sistem imun. Jadi pendek kata, hampir semua organ terlibat dalam kes kencing manis. Okey. Dan data yang berkembang mencadangkan peranan untuk disregulasi adipokine. Yang saya sebut tadi adipokine. Keradangan dan keabnormalan dalam mikrobiota usus. Disregulasi imun dan keradangan telah muncul sebagai faktor patofisiologi yang penting. Jadi kalau saya belajar perubatan tahun lewat 70-an dengan tahun 80, saya belajar perubatan time tu ya. Ramai daripada yang kat sini belum hidup lagi, belum ada dalam dunia ni. Tapi saya dah belajar perubatan. Jadi masa tu kita tidak tahu tentang benda-benda ni. Yang disregulasi ni, adipokine ni, kita tak tahu. Abnormal microbiota usus kita tak tahu. Yang ni fakta baru. Disregulasi imun. Jadi kita tahu sikit sebanyak lah. Ya, orang kencing manis ni senang dapat infection, kita tahulah. Tapi details dia baru sekarang is coming out. Okay? Jadi maknanya doktor tua-tua macam saya ni mungkin dia pun tak tahu benda ni. Kalau dia tak baca lah. Kalau dia tak baca, kalau dia tidak dapat maklumat daripada jurnal-jurnal research dan sebagainya, mungkin dia pun keliru dan dia hanya tahu, okey, gula dalam darah banyak ni, ini rawatan, ini ubat. Jadi banyak doktor zaman sekarang ni, dia punya cikgu untuk update dia, medical education dia adalah company pharmaceutical. Jadi bila company pharmaceutical, of course lah, dia punya solution kepada masalah ini adalah drug. Okay? Tapi kita nak tengok beyond that. What else can we do besides taking drugs? I'm not saying drugs tu tak boleh atau salah. No, it's not that. It's just that there are other things. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Okay? So, ni saya nak point out. Kalau you bergantung kepada drugs untuk kawal you punya gula, only drugs, this is what penemuan mutakhir. This one is research. Sorry, saya tak bubuh dia punya link. Tapi you boleh cari sendiri. Tentang memory metabolik. Merujuk kepada komplikasi diabetes yang berterusan walaupun kawalan glisemik dikekalkan. Maknanya, sekarang you punya gula dalam darah dah cantik. HB1AC dah cantik sebab dia dikawal oleh ubat. Tetapi proses keradangan tu berterusan. Jadi yang ini hasil daripada ujian klinikal yang berskala tinggi menunjukkan bahawa selepas diabetes tu mula, komplikasi diabetes berterusan dan berkembang walaupun kawalan glisemik dipulihkan melalui campur tangan farmaseutical. Maknanya kalau kita punya gula dalam darah dah cantik sekalipun, kita kena tengok pada aspek keradangan. Dan kita kena rawat aspek keradangan. Sorry, sejuk sangat bilik ni. Dah bersin.
Okey. Dah dapat ya? Okey. So saya nak pergi ya, sebab saya kata ini rumusan. Jadi saya dah detail 1, 2, 3 tu dah detail. Saya fokus kepada komplikasi. So komplikasi kesihatan diabetes yang biasa, yang mana yang common, jadi kita kata kalau dah dapat diabetes tu yang lain akan menyusul. Apa yang akan menyusul? Sakit jantung, darah tinggi, sakit buah pinggang kronik, kerosakan saraf dan masalah lain kaki, kesihatan mulut, penglihatan, pendengaran dan kesihatan mental. Semua tu akan menyusul. Okey. Pendedahan jangka panjang kepada persekitaran diabetes membawa kepada perubahan dalam metabolisme tulang. This is where the bone comes in. And then kerosakan seni bina mikro tulang itu menyebabkan senang patah. Okey. Endahlah senang patah, susah nak baik. Bila dah patah tu tak nak sambung. Letak besi pun tulang tak nak grow around it. Okay. And then lagi satu adalah, as I said, it is an immune system problem. Candida. Sebab gula banyak kan. Banyak gula ni makanan candida. Jadi candida dalam mulut, candida kat kaki. And then bakteria. Macam-macam bakteria akan datang menyinggap. That is why orang yang ada kencing manis, dia senang dapat TB. Dia senang dapat TB. And then kalau dia kena dengan kuman HIV ke hepatitis, semua akan seronok masuk dalam badan orang yang ada kencing manis, terutama kencing manis yang tidak terkawal, radang dengan kadar gula. Jadi saya kena masukkan ni, bukan cakap kadar gula dan radang. Sebab tu bila kita nak rawat, kita kena rawat radang, kadar gula. Kita kena rawat mental sekali, kita kena rawat usus. Banyak yang kita kena rawat, bukan kita setakat nak turunkan kadar gula sahaja. Okay? Right. Jadi yang ini enteropati usus. Jadi mungkin orang yang kencing manis ni tak perasan. Kata perut dia pun jadi tak betul. Dapat enteropati usus. Jadi kalau dia pergi kat doktor, dia kata, doktor saya ni selalu sakit perut lah. Saya semelit ataupun saya macam terkucil, berak, tak tahan. Ataupun saya cirit-birit. Okay? Ni semua mungkin daripada diabetes tu. Jadi kita tak tahu, kita ingat, oh ni biasa. Pergi jumpa doktor, ambil ubat tahan berak atau ambil ubat lawan berak tanpa mengetahui cara yang sebenar untuk nak betulkan balik enteropati usus ini. Okey? Jadi cirit-birit ni dalam peratusan dia dalam pesakit kencing manis adalah 4 hingga 22%, which is quite a high amount. And then motilitas terjejas ni dalam usus kecil menyebabkan stasis and then boleh mengakibatkan cirit-birit. Okey, jadi maknanya stasis tu maknanya tak bergerak. Dia tak ada peristalsis. And then after that, boom, dia berak cair pula. And then risiko hati. Jadi fatty liver, non-alcoholic fatty liver boleh berlaku. Maknanya lama kelamaan hati tu punya fungsi akan merosot down. Okay. Okay. Jadi dia non-alcoholic. Maknanya kalau tak minum arak pun dia boleh berlaku. Alright. Komplikasi lagi. Kesihatan mental yang tidak seimbang. Jadi orang yang dapat diabetes ni, dia senang dapat penyakit-penyakit ni. Anxiety, depression, and then gangguan makan tak selera macam tu. Okey, jadi semua orang yang mengidap diabetes harus mempunyai akses kepada rawatan psikologis dan sokongan untuk mengurangkan tekanan psikologi dan meningkatkan pengurusan diri. Jadi dia dah lah macam mana, dia murung pula, tak reti nak urus diri. Jadi memang akan menyebabkan teruk lagi penyakit ni. And then kalau family member tidak bagi sokongan emosi kepada orang yang ada diabetes ni, mungkin keadaan itu akan jadi lebih teruk. Saya memang selalu dapat pesakit yang akan datang mengadu tentang kurang sokongan emosi daripada orang dalam rumah. Dia sakit tetapi tak ada siapa yang faham dia punya penyakit dan tidak ada siapa yang tolong dia untuk uruskan penyakit-penyakit dia. Okey. Okey, keradangan kronik ni saya nak highlight benda ni. Tentang bab pemakanan, saya dah tempuh dekat nombor diabetes coaching nombor 2. Jadi hari ni saya tak cakap banyak pasal pemakanan, tapi kita dah stres kat situ bahawa makanan yang menyebabkan tambahannya penyakit kencing manis ni adalah makanan yang berproses, yang tinggi gula, tinggi pengawet, perasa, pewarna, yang tak cukup serat, tak cukup sayur, makanan tak natural, yang mana makanan tu banyak kimia daripada makanan, not real food but chemical food.
Okey, jadi macam of course lah kat Malaysia ni memang yang common teh tarik dan roti canai dan sebagainya. Tetapi it's not just that. It's just your everything that you eat. Okey? Dia tidak menghala kepada pembaikan. Jadi diet kat Malaysia ni memang kalau kita pergi kat restoran pun saya dah perhati tengok, ya Allah, saya even order food dan kita expect food to be balanced. Datang tengok sayur 3 urat. Yang lain semua tak ada sayur. Even kita pergi mahal designer punya ni apa semua, sayur macam sejemput. Lepas tu nasi banyak dan sebagainya ataupun fries banyak. Tetapi it's not balanced. Okay, jadi kita lah yang kena fikirkan macam mana kita nak balance kita punya meals ni. Saya memang nampak bahawa orang kita tak peka benda ni. Jadi dia memang banyak yang makan kedai ni, makan je apa yang ada makan aja. Tetapi tidak fikir untuk nak lebihkan sayur dan sebagainya. Okey, jadi type 2 diabetes ni dicirikan oleh tahap kronik keradangan sistemik. Sistemik ni maknanya keradangan satu badan. Grade rendah. Maknanya dia bukanlah macam kita rasa macam badan kita ni panas. Kita boleh sebut pasal radang, inflammation, kita kata hotness, redness, swelling pain. Panas, merah, bengkak, sakit. Tak adalah sampai tahap tu, tetapi dia slow je. Mungkin lengur sana, lengur sini. Jadi maknanya macam contoh kita ketuk suku kita tu, jadi maknanya kita akan rasa lepas kita dah ketuk tu mula sakit sangat, lepas tu akan slowly ada sakit sikit. Itulah keradangan yang kronik. Tapi dia low grade, tapi dia sentiasa ada. Okey, apabila anda mempunyai keadaan kronik seperti type 2 diabetes, badan anda mempunyai tahap sel imun keradangan yang tinggi. Jadi adalah cytokine lah, apa semua. Macrophage kita jadi tak normal. Macrophage kita instead of makan debris dan kekotoran, diserang balik badan dan sebagainya. Okay, that is why ada orang kata diabetes ni autoimmune sebenarnya. It's not endocrine, it's autoimmune, it's both. Okay, yang seterusnya boleh memburukkan lagi keadaan. Anda kini berada dalam kitaran ganas diabetes, vicious cycle keradangan. Okay? Diabetes itu sendiri, glukosa dalam darah tinggi boleh membawa kepada komplikasi yang berkaitan seperti penyakit jantung ataupun tinggi kolesterol yang memasuki golong keradangan diabetes. And then actually ubat-ubat kecil manis tu I have pointed out dalam I think part 3 tentang side effect ubat ni. Side effect ubat pun boleh menyebabkan, contohnya statin boleh menyebabkan keadaan hati lagi teruk, and then keadaan mitokondria lagi teruk, lagi lemah, and ubat yang very common, metformin, boleh menyebabkan lama-kelamaan dia kalau kita dah mula dapat diabetic nephropathy, dia akan berterukkan lagi keadaan. Jadi kita pun tak tahu, maybe doktor kita pun dia tak tengok the latest information dan dia pun keep giving us. Jadi kita yang kena peka, kalau nak tahu lebih, kenalah pergi tengok saya punya coaching yang nombor 3. Okay, dia ada dalam coaching nombor 3. Okay, jadi inilah yang selalu disarankan, tapi kita can do more. Kita kena aktif. Jadi kita kena kontrol kita punya body weight, sertakan aktiviti fizikal ke dalam rutin harian anda. This is so important. You see, macam lemak kita kan, lemak kita ni dia ada glycogen tau. Glycogen ni apa? Kalau kita makan benda yang terlebih gula ataupun badan kita tak reti nak guna gula, dia akan tukar jadi glycogen. Glycogen ni adalah ready to use. Tapi kita tak boleh nak ready to use pun dia tak keluar kecuali kita exercise. Barulah glycogen tu keluar. Jadi kita memang kena exert diri kita ataupun aktifkan diri kita. Kalau orang perempuan yang bekerja di rumah, housewife dan sebagainya, memang dia akan naik tangga, turun tangga, lap sana, lap sini, mop sini, kita tak ada payah risau. Tetapi kalau macam suami dia yang dah pencen tu, duduk aja, baring aja, tergolik sana, tergolik sini sambil isteri dia kerja-kerja, you teka siapa yang punya kerja mana yang akan lebih terkawal? Isteri lah kan? So maknanya yang suami yang duduk tergolek-golek tu kenalah pergi berkebun ke ataupun pergi morning walk, brisk walk ke, pakailah exercise bicycle ke apa ke, whatever it takes to move your body. Move your body. Memang kena. Kalau kita ada kerja manis, kita nak tahu cara yang baik untuk turunkan keradangan adalah to exercise. Nombor 1. Nombor 2, makan. Saya dah sebut tadi, tak makan. Portion size, what you eat, apa semua. Gula is a very big no. Okay?
Sekali, sekala, sikit-sikit tak apa. Tetapi kalau you amalkan every day, dia memang cause a problem. And kita kena always monitor. Bukan setakat gula dalam darah. Tapi juga HB1AC, C-reactive protein dan fungsi renal. Maknanya kita punya EGFR, tahap kreatinin. Itu semua kita kena tahu dan kita kena awasi. Kita kena take note. Dan kalau orang yang ada sakit-sakit sendi apa semua, kita kena check juga. That will be inside the fungsi renal tu, renal function test, uric acid dan sebagainya. Patuhi rawatan anda. Saya bukan tak kata tak kena patuh. Patuh rawat. Pergi jumpa you punya doktor, pergi check apa semua apa yang patut. Dia sebenarnya rawatan diabetes berkala ni dia akan suruh pergi eye check up twice a year. Dia akan check kita punya tekanan darah, and then kita check dia punya lipid level apa semua kan. That one is routine. You have to do it berkala juga. Okay, but at the same time, banyak benda yang you boleh buat sendiri. You boleh buat sendiri. And then kalau saya kan, saya kalau dapat pesakit macam mana yang on medication, saya tak usik. Saya kata you keep on taking your medication, tetapi bila you monitor you punya blood sugar dah mula turun, and then you mula dapat macam gula darah jadi rendah sebab ubat kencing manis tu makan sama banyak, you kena pergi jumpa doktor you kena cakap kat doktor you, saya rasa saya dah mula hypo, dia akan kurangkan ubat you. Dia akan kurangkan ubat you. So that one, I selalunya kata jangan pandai-pandai sendiri. Kalau macam saya, I'm also a medical doctor, bolehlah I will advise you, okay, yang ni boleh top, yang ni boleh ni, apa semua, saya boleh. Tetapi it's better kalau misal kata, you pergi jumpa orang yang bukan, you monitor sendiri apa semua, you tanya email doktor, can I off this ubat or what? Because my gula is not under control, I'm getting hypoglycemia. So you kena bagi tahu. So dia akan tengok, okay, ubat ni kita boleh off, ubat ni kita, sebab tu kita ada doktor. Bukan kita nak jadi doktor sendiri. Bukanlah saya ni ajar ni, suruh you jadi doktor sendiri, tidak. I bukan nak eliminate you punya relationship dengan you punya medical professional. You have to continue. Why? Because dia ni complicated. This diabetes is complicated. So you got to early warning. Tahu apa yang sedang berlaku kat diri you. Adakah mata you dah mula nak cataract ke? Ataupun ada you nak dapat macular degeneration ataupun diabetic neuropathy. You kena tahu awal. Okay? So that you can do something about it. Okay? Sebelum dia menjadi susah nak handle. Okay. Yang ini adalah satu subjek yang ramai doktor pun tak tahu ya. Mikrobiota usus, iaitu kuman usus. So kajian telah dilakukan. Bila dia lakukan kajian ni, dia jumpa bahawa orang yang ada kencing manis ni, dia punya mikrobiota miskin. Mikrobiota usus miskin. Maknanya jenis bakteria yang patut ada dalam usus tidak ada. Tak cukup. Dan ada pula jenis yang patogenik yang ada. So macam mana kita nak pulihkan? Nanti saya akan tunjuk, okay? So microbiome ni adalah ekosistem mikroskopik. Tadi kita tahu bahawa dia kata ada entropati kan. Entropati tu maknanya radang dalam peringkat usus ni kan. So microbiome usus kelihatan paling sihat apabila dia mengandungi pelbagai spesies banyak. 600 hingga beribu-ribu spesies kan. Tetapi dia bila kita berumur dia makin kurang dan juga orang yang ada kencing manis lagi kurang. Jadi kita kena pulihkan kalau kita nak settlekan banyak radang yang ada dalam ni, because microbiota ni kalau tak betul dia memang menyebabkan radang. Okey? Probiotik untuk diabetes type 2. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa prebiotik meningkatkan pengeluaran hormon yang menggalakkan rasa kenyang seperti yang ni glucagon, peptide ni apa semua, mengelakkan makan berlebihan dan mengelakkan diabetes. Jadi mengambil probiotik dengan prebiotik, herba dan makanan tambahan yang berkenaan, nanti saya ceritakan, boleh meningkatkan pengeluaran sebatian bermanfaat ini dan mengekalkan integriti lapisan usus, mengurangkan keradangan grade rendah dan meningkatkan sensitiviti pada insulin. Jadi sebab tu saya kata probiotik ni penting untuk diabetes. Apa dia probiotik? Probiotik adalah kuman baik, dan dalam coaching part 3 saya ada sebut jenis probiotik dan saya recommend antaranya adalah Floraguard. Dia ada the type of bacteria yang bagus untuk orang yang ada kencing manis, dan juga prebiotik. Prebiotik macam mana? Macam gam Arab, macam baobab, inulin, banyak prebiotik memang banyak jenis, ataupun
even things like macam beta-glucan, oat dan sebagainya. Okay. Jadi hari ini memang rumusan ya, jadi memang saya rasa memang taklah panjang sangat ya. Untuk usus, probiotik dan prebiotik dan ekstrak delima. Ya, ekstrak delima ni they found that it helps to grow back satu organisma dalam usus kita yang mana this organisma memang akan membantu kurangkan radang. Bila radang dalam usus kurang, radang the whole body kurang. Yang kita boleh uji ni dengan ESR dan C-reactive protein yang paling senang lah. Ada lagi banyak test yang boleh buat, tetapi dua ni dah cukup untuk kita monitor ya. Anti radang kurkumin. Kurkumin ni adalah kunyit, tetapi bukan kunyit, tetapi ekstrak daripada kunyit yang baik. Dan kalau nak tahu jenis-jenis tu, that is why I ask you to engage a coach. And kita punya own coach yang akan point to you kurkumin yang bagus. Sebab kurkumin ni banyak dijual di pasaran, ada yang murah, ada yang mahal, tapi ada yang bagus dan ada yang tak bagus. Jadi kita kena tahulah kita nak ambil suplemen yang mana satu. Dan kita tak boleh ambil terlampau banyak because dia akan affect benda-benda lain dan sebagainya. Okay? Untuk saraf, B-complex, terutama B1, B6 and B12. Tulang dan organ lain, vitamin D, dia memang orang kaji ya, orang kecil manis ni banyak yang kurang vitamin D. Apa taknya kurang vitamin D ni? Dia kencing manis itself akan menyebabkan susah nak serap dan sebagainya, dan dia akan kacau fungsi satu badan termasuklah kulit. Jadi kita banyak dapat vitamin D, especially macam negara panas macam kita ni daripada matahari. Tetapi orang kita sekarang ni keluar sebelum subuh, balik bila dah maghrib. Kan? Mana jumpa matahari pun? Tak jumpa. Dah lah tu, kalau duduk kat rumah, kalau hari Ahad tu boleh golek atas katil aja. Mana nak dapat vitamin D-nya? Dapatlah jawabnya. Sebab tu saya kata kena keluar, kena pergi berjalan masa matahari tengah ada. Ni takut panas, takut hitam. Okey? Apa saya nak cakap lagi? Dah lah tu. Orang perempuan pula bukan nak cakap, saya pun sama lah. Tutup habis. Jadi exposure tu vitamin D tu pun kurang. Jadi maknanya yang ini, sebab tu saya kata antara vitamin yang perlu adalah vitamin D. Kalau nak lagi bagus, please go and do your vitamin D, ujian dalam darah tentang vitamin D. Antara saya punya coaching klien ni, I think you ada kat sini. Hari tu kita buat dia punya test, kita jumpa dua. Kita jumpa vitamin D dia kurang, uric acid dia tinggi. Jadi bila kita buat ujian tu barulah kita tahu, oh yang ini memang you kena ambil ni vitamin D ni. And then kita nanti 2 bulan lagi kita check balik lah, okey tak vitamin D ni. Dan kalau dah okey, kita boleh turunkan dia punya IU. Mungkin daripada 5,000 IU pergi 2,000 IU kan. Okey, untuk mata, ni another immune booster yang kita panggil macrophage enhancer ya, adalah IPPA1. Kalau nak tahu apa dia IPPA1, nanti tanya saya kemudian. Buat masa ni saya tak nak sebut brand. Okey. Mata, lutein, zeaxanthin, maki-berry, blackcurrant ni memang dia ada 5 tujuan utama. Satu ialah dia membantu dry eye. Nombor 2, dia membantu cataract. Nombor 3, dia membantu kita punya ketahanan pada blue light. Apa dia blue light ni? Blue light ni lah, ni saya tengah hadap skrin ni kan. Ni blue light lah. Kalau saya tidur, saya tengok saya punya handphone ataupun saya tengok handphone berjam-jam, itu blue light lah. Blue light ni apa dia buat? Dia kacau makula kita. Dia bagi makula kita rosak. Macular degeneration. So macular degeneration boleh dilindungi oleh lutein zeaxanthin. Okey, yang paling tinggi lutein zeaxanthin adalah marigold ataupun calendula. Maki-berry ni dia menolong dry eye pasal dia boleh bagi kita punya air mata bagus. Dia tolong air mata, jadi tidak dapat dry eye. And then this blackcurrant, dia tinggi dengan anthocyanin. Jadi anthocyanin ni dia bantu untuk urat darah kat belakang. Jadi dia membantu macam kes retinopathy, maknanya rosak urat darah disebabkan kencing manis. Dan dia juga menolong, apa orang kata, bola mata kita daripada memanjang. Bila memanjang kita akan dapat short-sighted ya, dan sebagainya. Dan dia juga membantu dalam kes glaukoma. Ini semua adalah komplikasi diabetes ya. Jadi maknanya kalau saya lah, you makanlah ni sebelum you dapat komplikasi dia. Nombor 1. Nombor 2, diet kita sekarang ni tak cukup bahan yang ada ni. Siapa yang makan berry selalu?
Siapa yang makan blackcurrant selalu? And then mana nak dapat lutein zeaxanthin ni? Lutein zeaxanthin ni sebenarnya senang aja. Benda orange macam carrot apa semua, keledek apa semua banyak lutein zeaxanthin, tomato dan sebagainya. Tapi banyak mana orang yang hari-hari makan sayur? Ada yang tak makan. Saya memang tak makan sayur. Tanya 3 kali tu. Ya, tak makan sayur. Jadi sebab benda tu kita tahu, benda tu sepatutnya hari-hari ada, tetapi what to do? Inilah kita take for granted that kita boleh dapat. Ada tu pula, dia ada penyakit, dia pergi restrict dia punya diet. Makan 3 benda je. Saya ni cukup pening kepala dengan orang yang makan 3 benda ni. Ikan selah, sawi dengan nasi. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Makanlah berbagai warna. Purple tu penting tu, ada anthocyanin. Okay? Purple tu penting. Purple. Merah penting. Okay? Kuning penting. Hijau gelap penting. Semua kena ada. Jadi kalau kita nak makan sayur tu, kita makan rainbow. Rainbow color. Semua color kena ada. Sebab setiap color tu, dia ada dia punya vitamin dengan zat galian yang ada dalam tu yang badan kita nak pakai. Okey. Otot dan aktiviti otot kita dan metabolisme kita banyak guna adalah magnesium. Kalsium pun penting. Bukanlah tak penting. Tetapi kalsium kadang-kadang memang kalau orang perempuan yang menyusu dan mengandung memang tolonglah kena check dia punya kalsium. Tetapi banyak orang yang selalu dapat kram dan sebagainya adalah sebab kurang magnesium. Kenapa benda ni berlaku? Okey, magnesium ni memang banyak dalam contohnya banyak benda mengandung magnesium. Contohnya spirulina banyak magnesium. Chlorella banyak magnesium. Dan apa lagi ya? Even gam Arab apa semua banyak magnesium. Makanan biasa yang banyak magnesium adalah sayur. Tapi sayur zaman sekarang adalah sayur yang ditanam pakai apa? Pakai baja kimia. So bila pakai baja kimia, dia punya tanah tu tak cukup magnesium. So bila tanah tu tak cukup magnesium, pokok tu pun tak cukup magnesium. Jadi kita makan benda yang kurang magnesium, of course lah badan kita pun kurang magnesium. Sebab kita nak ambil daripada sayur tu, sayur sendiri kurang magnesium. Sama macam telur, kita kalau makan telur kan, telur tu sepatutnya bagi kat kita banyak omega. Saya lupa nak sebut omega 3. Omega 3 memang penting untuk orang macam manis. Saya lupa nak tulis. Tu. So kalau kita makan telur, memang telur tu sepatutnya banyak omega 3. Akan tetapi, ayam yang bertelur tu makan dedak. Dedak banyak omega 6. Jadi telur tu miskin omega 3. Macam mana nak tahu? Tengok dia punya yolk. Yolk dia pucat. Kalau yolk yang ada omega 3, dia kuning. Very bright kuning. And then of course lah, kalau dia bright kuning, dia adalah lutein. Kalau dia tak bright kuning, mana nak dapat lutein dia? Okay? Pimai-pimai, it is our food. But the thing is, kita tak sedar kata food kita makin lama, food tu sendiri tak cukup zat. Dahlah kita makan makanan yang berproses. Kita tak makan yang seimbang. Tetapi makanan tu sendiri tak cukup zat. So macam mana nak dapat telur yang ada zat tu? You kena belilah omega 8. You kena belilah telur yang natural feed. Natural feed dia bagi flaxseed kat ayam tu. Harga dia lebih lah sikit sebab you nak bagi dedak murah. Tapi dedak pun sekarang mahal sebab tu telur naik harga kan. Tetapi kalau dia nak bagi makanan yang kepada ayam tu yang menyebabkan telur ayam tu banyak omega, dia kena bagi special feed. Jadi benda-benda macam ni kita kata, Allah, Dr. Surya ni selalu suruh kita beli benda yang mahal. Yang mana yang mahal? Makanan yang saya rasakan makanan yang kurang zat tu dia lebih mahal daripada makanan yang cukup zat. Mahal pasal apa? Dia menyebabkan you sakit. So if you spend a little bit more on good makanan yang taib, kita selalu kata ini halal, tak apalah makanlah dia halal. Tetapi dia tak taib. Dalam Quran tu dia suruh makan makanan halalan taiban. Jadi bila kita makan makanan yang tak taib ni, sebab kita tak sedar kata makanan tu tak taib, sebab kita tak ambil ilmu tentang makanan yang tak taib ni, maka kita akan menyebabkan badan kita sakit. Bila sakit, tu lagi mahal. Tak boleh pergi kerja. Sakit, jumpa doktor, ambil ubat lagi dan sebagainya. Productivity kurang, murung. That is the cause of eating improper food. Of course lah, untuk kurangkan kadar gula, dia ada natural hypoglycemic. One is bitter melon. Bitter melon tu apa? Beria katak. Halba. Halba makanan. Kita boleh buat air halba ni. Perlu busuk sikit lah, tapi boleh. Air halba, halia, kayu manis, buatlah.
Saya punya suami ni pun dia pun ada kecemasan, tapi alhamdulillah bawa kawalan dan dia memang rajin sangat-sangat buat this concussion ni. Dia akan tumbuklah halia tu ke, letak gula merah, halba apa semua, rendam dan minum selalu. Syukur alhamdulillah gula terkawal, radang kurang. Masya-Allah. Kan itu, tapi itu maknanya kita yang kena usaha. Tentang bitter melon ni dia memang ada kapsul tu, tapi be careful. If you are taking ubat kencing manis, you makan bitter melon, you punya blood sugar can go down so much. So of course kita kena monitor kita punya blood sugar. Sepatutnya orang yang ada kencing manis ni, they have to have dia punya, apa orang kata, they have to have their machine. Sekarang ni murah je, dekat Shopee boleh beli tak sampai RM30, siap dengan dia punya swab, dengan dia punya jarum, semua komplit. Dengan dia punya glucometer plus dia punya strips. And you kena buat hari-hari. Kalau tidak, you biar lama-lama the thing tak accurate dah. Pasal apa? Dia dikira duit dia. You kena habiskan cepat. Okay? Okay, so this topic ni saya belum buka lagi. Inilah hari ni baru saya introduce to you kenapa coach saya akan guna ubat-ubat ni. Semua coach saya adalah coach yang faham homeopati dan nak tahu macam mana nak rawat ya. So peranan homeopati dalam diabetes ni banyak. Number one, dia ada banyak organ support remedies. Penawar yang bantu organ. Jadi ni saya bagi contoh. Janganlah you kata, oh kalau macam ni saya nak pergi kat Dr. Su, saya nak beli semua ni, saya campur-campur, saya makan semua. Tak boleh macam tu. Sebab itu kita kena ada coach akan ambil case taking, dan lepas tu dia akan decide based on kita punya blood report, based on kita punya symptoms, baru dia akan decide yang mana satu penawar yang digunakan. Contohnya kan, untuk dyslipidemia, iaitu kolesterol apa semua, kita ada Gaulteria gomeria, kita ada Syzygium jambolenum, and this in the form of mother tincture. Mother tincture tu dia macam herbal tetapi dia very dilute. Kalau dalam homeopati, kita masih guna mother tincture, tak semua ubat homeopati nano dose. Dia ada mother tincture, tapi mother tincture kita very mild, very low dose. And then sokong jantung dan urat darah, kita ada Anika, kita ada Crataegus, Terminalia arjuna, mother tinctures. And then sokong sistem imun, Terminalia CHEP, mother tincture, calendula, echinacea, banyak lagi ya. Saya letak kat sini sebagai contoh sahaja. Imbangkan gula dalam darah, contohnya Syzygium jambolenum dengan Cephalandra, mother tincture. Hati dan pankreas, contohnya Chelidonium, Cardus mariana, saya lupa nak tulis, which is milk thistle, which is very common to find, tapi selalunya kapsul, tapi kita punya is mother tincture, very mild. Dia punya side effect memang jauh lebih kurang sebab dos dia agak rendah. Pancreatinum, which is sarkot, jadi ini bukan mother tincture, kita in potency, dan insulinum in potency. And then sokong ginjal, kidney, Berberis vulgaris, mother tincture, dan potensi rendah. Dan creatininum, jadi untuk yang orang yang creatinine dah mula naik. And then kita kalau renal failure, dia dah ESR dia makin orang kata dia dah mula dapat chronic renal failure, stage 1, stage 2, stage 3, banyak stage tu, kita dah boleh start dengan ill serum, which is in potency. Okay, and then sokong saraf dan tulang banyak kita ada biochemic salts, Califos, ferrum phos, calcarea fluor, banyak ya, McPhos dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak pilih, it depends on the coach who is yang well versed dan ada training dalam ilmu homeopati. Kesihatan mental selalunya kita bagi penawar dalam potensi serasi dengan keadaan mental dia. Banyak sangat penawar homeopati, lebih pada 100 penawar homeopati yang boleh diberi kepada orang yang ada masalah emosi dan kita boleh tolong tangani ya. Selalunya memang kalau orang yang datang kat saya penuh dengan masalah relationship lah, tempat kerja lah, terperanjat lah, apa semua, saya kata I cannot solve your real life problem, but I can make you stronger to face the problems. Maknanya kita build you up from inside. After you are built up from inside, you akan dapat tangani you punya problems dengan lebih baik. Okay. Coaching dan rawatan homeopati tidak gantikan rawatan hospital. I want to stress that. Kita bukan nak take over daripada rawatan hospital. Kalau you need the drugs, you need the drugs. Kalau we can win you off the drugs, we will try our best to win you off the drugs. Maknanya lama kelamaan makin sikit. Yuran konsultasi memang saya dah bubuh very minimum. Okay, nak tahu kenalah PM saya ataupun tanya dekat comments dan saya akan jawab PM. Pengambilan kes, jadi maknanya kita setiap orang tu berbeza
Jadi homeopathy adalah rawatan personal medicine, which means to say every case is different. Kalau every case tak different, kalau semua sama, might as well saya pakai, okay, ni untuk macam mana, bagi makan semua. Tak. You need a coach. Why? Because each individual is unique. Setiap orang tu dia ada dia punya kelebihan dan kekurangan ataupun dia punya personality tersendiri dan dia punya challenges yang tersendiri. Jadi kita treat each one individually. Okay? Siapa yang tak mute ni? Baru TKS kan? Aiman tak mute. Okay, nak tanya soalan kot. Kemudian lah ya. Okay. So, kita akan beri penawar organ mengikut apa yang diperlukan dengan setiap kes. And then kita akan beri penawar konstitusional bila perlu. Dan kita akan bantu dalam pemantauan melalui ujian darah berkala. Kalau nak pergi homeopati integrasi, memang kita ada klinik takwa, which is gabung dengan homeopati integrasi, dan kita ada kemudahan makmal. Okay? Jadi maknanya kita pun boleh tolong dapatkan you punya ujian-ujian yang you perlukan dan kita akan nasihatkan dan guide kepada apa yang diperlukan. Jadi itulah saja dari saya. So saya akan stop share sekarang dan that's it. Okay, so participant ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya? Dekat Facebook pun ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, saya end kat sinilah. Kalau ada, bagi tahu saya. Aimah, Ami, Fadil, Uslaini, Syarul, ada apa-apa nak tanya? Ataupun dah terang dan jelas? Assalamualaikum, Doktor. Saya. Okey, saya Syarul. Doktor, saya nak tanya tentang yang kolesterol tu, Doktor. Sekarang ni bacaan kolesterol saya boleh kata okey lah, 3.8 macam tu. Cuma bila saya baca TG, dia punya TG tu yang tinggi, Doktor. Saya nak turunkan TG tu, Doktor. Macam mana saya, Doktor? Ada. TG saya Nanti 2.9. Alright. Okay, maybe I can answer you dekat kita punya group Telegram yang coaching tu ya. Sebab saya pun kena rujuk balik. Saya dah baca dah macam mana nak turunkan TG. Tapi at the moment it doesn't come to my mind. So give me some time, saya akan jawab dalam group ya. Okay, tapi memang boleh, kita boleh handle benda ni semua. Everything is insyaAllah boleh. Okay, so kita akan jawab dalam group insyaAllah. Dan siapa kalau nak join kita punya coaching tu silakan. You tulislah kat komen I want to join coaching dan kita akan ayam organik yang frozen tu okay. Yes, okay. Actually benda frozen dia kalau dia punya cold chain tu tak putus. Yang ni maknanya dia punya cold chain tu tak putus, talian sejuk tu tak putus, lebih baik frozen daripada yang duk goyang-goyang lagi tu tapi tak frozen. Pasal apa yang duk goyang-goyang lagi tak frozen walaupun dia organik, kuman dah membiak. Jadi dia jadi daging yang tak segar, yang dah melalui proses pembusukan. Daripada tu lebih baik yang frozen. Okay? Jadi ada orang kata memang frozen ni histamin dia akan meningkat. Tetapi tidak seteruk histamin yang meningkat sebab bahan tu dah dah mengalami proses pembusukan. Lagi banyak bakteria atas ayam tu, lagi banyaklah dia punya penyebab, dia boleh menyebabkan kos radang, menyebab keradangan. Okay? Okay, so that one dah jawab ya. Okay. Yang pomegranate tu. Pomegranate, yes. Pomegranate juice kalau beli yang dekat kedai Arab yang tak ada gula tu boleh ke? Ada, saya Mama rasa boleh, Mariam. I think it's okay. But I cannot be certain. Ada Nazran ada bagi tahu ada one brand yang bagus. But I have to follow up on that. Is expensive actually untuk ambil yang jus tu, tapi I think you have experience. Mama pernah belikan untuk Mariam masa you have a bad headache ke apa ke, it did help, right? So most probably dia ada bahan-bahan yang penting yang boleh membantu usus tu. Okay? But I cannot be sure unless saya kaji lebih lah. But usually it is actually quite good because dia tak ada gula. And most probably pomegranate is pretty organic lah mostly kan, pasal dia orang tak spray pesticide.
And because dia tak ada gula and then dia pure juice, it should be okay. Alright? Ada juga Ah. choice dekat For Life. Dia letak dalam Rio Vida. Baru baca gitu, dia memang ada pomegranate. Yes, I think Jadi- Rio Vida is probably quite a good supplement for orang kencing manis. I cannot be sure because Mama tak kaji. Dia tak But ada gula. also kalau dari segi yang suplemen satu lagi yang ada pomegranate is ni lah apa benda tu, Bifil. Tapi Bifil is rather expensive ya. So I tak nak lah nak apa orang kata suruh orang beli kan, nanti kan kata, apalah Dr. Su ni semua benda mahal dia cakap. So I tak adalah. Okay. Tapi Bifil also have pomegranate ya. And frankly speaking, I've been taking Bifil for about dah masuk dekat nak 2 minggu dah. I've been taking 1 sachet per day. I do find sebab Mama allergic kan. Dr. Su is allergic. So Dr. Su memang ada tahap keradangan yang ongoing. Sebab orang allergic ni memang dia akan ada. Sebab bila dia salah makan, dia gatal hidung apa semua tu semua adalah radang. Apa yang saya dapati adalah saya punya kadar radang dah menurun. It's improving. Saya dapat rasa badan tu lebih segar. Dia punya apa orang kata edema. Edema tu kita kan kalau sel kita radang, kita akan gemuk air tau. Gemuk air. Tapi kalau you tengok muka saya hari ni, dia tak sembab. But I've been noticing that saya punya ada inch loss. Makna and then nampak macam apa sah kencing banyak ni. So most probably the Bifil is good for me. Sebab dia increase nitric oxide apa semua kan. So walaupun mahal beli je lah. Sebab saya makan memang nampak lah ada beza lah. Because I was wondering apa yang saya buat different dalam 2 minggu ni, and then I noticed, yes, sebab saya ambil Bifil. Okay, soalan dalam Facebook, ayam dah. Soalan dalam Facebook, macam mana ya katanya yang makan ubat spital kemudian makan ubat homeopati bagus ke? I tak faham. Cuba Mariam bagi tahu kat Mama what's this? Apa yang ditanya? Boleh makan dua-dua ke? Dah makan ubat hospital, makan juga ubat homeopati. Habis tu macam mana nak buat? Nak kena jarakkan dulu ke ataupun tidak? Okay. Sebenarnya ubat homeopati, even the mother tincture, kita galakkan makan waktu perut kosong. Ubat kencing manis pula kita makan lepas makan. So dia tak bertembung. So sama ada you makan ubat homeopati first thing in the morning or last thing at night, and then ubat hospital you makan bila you makan. Sebab apa? Dia akan turunkan kadar gula kan. So you makan with your meals. Okay, so kita jarakkan masa kat situ je lah. Alright? Okay? Itu saja soalan ni. Kalau yang saya Dia punya... gabungkan lah. Maksudnya boleh makan sama-sama je lah. Tak ada masalah. Ya memang. Okay, soalan dalam Facebook. Bifil versus Shiruto. Mana bagus untuk keradangan itu? Actually both. Tapi saya yang saya bagi tahu ni dalam 2 minggu ni saya makan Bifil. Shiruto saya makan sekali-sekala je. Jadi saya makan Bifil dan saya nampak Bifil tu yang ada peranan. Sebab Bifil dia ada banyak bahan yang tolong kita punya blood vessel dan dia ada pomegranate juga dan sebagainya ya. So I don't know how to advise you whether Shiruto is better ataupun Bifil is better. I think that benda ni adalah individual. Banyak orang yang ada kencing manis, dia ambil Shiruto, dia punya blood sugar turun. Tetapi dia juga pakailah all the far infrared garment pun dia pakailah. Okay, so saya memang tak dapat nak jawab soalan tu exactly. I only bagi tahu kat you what worked for me. Because saya memang dulu saya constant makan Shiruto kan. But bila saya start this Bifil tu, I memang kurangkan the Shiruto, but I nampak the improvement, especially inch loss tu. Macam baju jadi longgar, and then kencing banyak, and then muka hilang dia punya macam gelebih kat sini, kurang sikit lah. I think you can see lah, tak gelebih sangat kan. Rasanya berbeza antara Shiruto dengan Bifil ni. Shiruto dia ada yang untuk ada PPS tu. So dia akan makan PPA1. Shiruto is only so dia akan start betulkan the immune system badan. After a while dah makan Shiruto, then baru bila badan orang kata dah ada tapak better body, then you can benefit from the Bifil. So for a starter, you could take
Shruto, then only can go with BFIT lah. Most probably you are right. So but I was taking Shruto sebelum ni, and then Shruto ni dia betulkan macrophage. Dia betulkan macrophage, dia modulate dari macrophage. Macrophage adalah kita punya innate immune system. Jadi dia adalah orang kata gobbler, dia cleaner, dia adalah sejenis sel darah putih. And dia terlibat dalam keradangan. Sebab bila kita ada low grade radang, this macrophage ni dia jadi dia pun terlibat dalam radang, dia pun masuk campur untuk menyebabkan keradangan. Sebab dia dah ubah dia punya peranan. Sepatutnya dialah bersihkan, dia buang sel mati, dia makan sel kanser, dia makan all the waste material yang ada dalam badan tu dan sebagainya, dia makan patogen apa semua. Tapi instead dia pergi serang badan, dia menyebabkan inflammation. Jadi bila kita bagi kat dia macrophage modulator, contohnya IPPA1 ataupun contohnya transfer factor peptides tu, dia akan betulkan balik fungsi macrophage dia macam cikgu, dia mengajar balik macrophage tu, you kena buat macam ni, bukan macam tu. You bukan kena jadi budak nakal, you kena jadi budak baik. Jadi dia betulkan balik fungsi tu. And itu akan turunkan kadar keradangan. Bila keradangan tu turun, memang kita punya adipokines lah apa semua akan to the line, and then kita punya IR, insulin resistance semua will reverse. Okay? Alright. Yeah, good, Mariam. I think that is what I think that you are right. Ini kita ni benda ni tidak ada hard and fast research kan. Itu macam that's why kita tengok pada pengalaman kita untuk nak bagi maklum balas. Okay? Okay, jadi siapa dalam saya punya audience, sama ada dekat Facebook ataupun yang dekat Telegram ataupun yang saya punya coach yang tengah di coach ni, tak apalah, you all ada kita punya own private group, so you can ask over there. What I can say is that kalau you nak tahu lebih ataupun you nak involve dalam kita punya cara untuk nak tolong you, you boleh PM saya ataupun you tulis kat message saja, kita nampak message, kita PM you balik. Kita kata, doktor, saya nak join. Dia tak mahal ya. Kita punya coaching is around RM50 per session. And kalau you nak 2 sessions, it'll be 100. Tetapi kalau you only want 1 session per month, it's only RM50. But of course, itu tidak termasuk ubat-ubat organ remedies dan sebagainya dan suplemen. Itu kita recommend. Organ remedies kita akan bagi. But organ remedies taklah mahal. Dia tidak sampai puluh-puluh. Dia belas-belas saja. And kalau suplemen tu memang mahal. Suplemen tu memang saya tak wajibkan. Tetapi if you can afford, memang you will feel your body improve a lot. Memang apa orang kata, sebab apa, it is our experience like that kan. Okay, dah sudah. Ada any more questions dekat Facebook ke mana ke? You can still ask. Sebab I tak buang posting dekat Facebook tu. Okay, you can still continue asking and sharing this video. If you rasa video ni ataupun this webinar ni berguna, please share lah. And kalau rajin, pergilah my Facebook. Jazana Wayaki. So, like ni, are you benefiting from our videos? InsyaAllah lah ya. Yes, insyaAllah. Thank you very much. Yeah. Okay, you're most welcome. Okay, sometimes kita bagi basic aja information tu, tapi ada some nuggets kat situ yang tak kita jumpa kalau kita cari sendiri ya. Sebab itu saya rasa adalah tanggungjawab saya untuk hapuskan wabak kencing manis yang ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera daripada saya. Jom sihat bersama Tok Dr. Su. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum.